Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar semua? Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu baina yadayis sa'ah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Para jemaah, sahabat-sahabat, para pendengar, penonton yang dirahmati Allah. Hari ini hari tak jelas, tak dengar. Okey, boleh dengar ya? Hari ini sudah hari Ahad 18 Julai 2021 Masihi bersamaan 8 Zulhijjah. Berbaki sehari lagi kita akan menyambut Aidul Adha bagi tahun 1442. Para jemaah yang dirahmati Allah, jadi untuk sambungan kita hari ini iaitu ayat 28 ayat 28 hingga ayat 30 akhir surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Kul, katakanlah, ara'aitum, apakah pendapat kamu, ataupun akhbiruni, ceritakan, khabarkan kepada aku, wahai orang-orang kafir Mekah. Ni, ayat ni Nabi SAW disuruh untuk beritahu orang-orang di Mekah, wahai orang-orang di Mekah, apa yang kamu boleh fikirkan, in ahlakani Allahu, jika Allah Ta'ala membinasakan aku, ataupun jika Allah Ta'ala mematikan aku dan orang-orang yang bersama denganku dalam kalangan sahabat-sahabatku, ataupun rahimana, ataupun dia merahmati kami. Maksud binasa tadi dimatikan. Dirahmati maksudnya tidak dimatikan, bahkan diberi peluang untuk terus hidup dan berdakwah. Maka siapa pula yang dapat menyelamatkan orang-orang kafir daripada azab yang pedih. Jadi ayat tu dia berakhir dengan tanda soal, ada tanda tanya. Kul, katakan kepada mereka, ada soalan, kemudian jawapan bagi soalan tadi, Nabi juga yang akan beritahu, huwar rahmanu amanna bihi, dialah Allah Tuhan yang bersifat dengan ar-Rahman, iaitu sifat maha pemurah, maha penyayang. Amanna bihi, kami beriman dengannya. Wa alaihi tawakkalna, dan kepadanya lah kami berserah, kami bertawakal. Maka kamu akan tahu siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Kul, katakanlah. Jadi ketiga-tiga ayat ini bermula dengan kul. Kul ara'aitum, kul huwar rahman, dan sekali lagi kul ara'aitum. Katakanlah apa yang kamu fikirkan, ataupun apa yang kamu boleh khabarkan. Sekiranya asbaha ma'ukum ghawra, sekiranya
jadilah sumber air yang kamu gunakan, air yang kamu minum, tiba-tiba gaurang kering. Maksud keringnya bangun waktu pagi, tengok-tengok air di mungkin, dia di negara Arab tak ada sungai. Dia ada kawasan lembah yang ada sedikit air yang disebut oasis. Tiba-tiba sumber air yang terhad itu dah tak ada dah, kering dah. Mana dah hilang terus. Faman ya'tikum, maka siapakah yang boleh mendatangkan kepada kamu bima'in ma'in, dengan air yang mengalir. Jadi antara poin yang kita nak ketengahkan pagi ini ialah pertama tentang kekuasaan Allah untuk membinasakan manusia yang dia kehendaki. Ayat ini menceritakan kebencian orang-orang kafir terhadap kerja-kerja dakwah Nabi sehingga mereka pernah mahu supaya Nabi dan para sahabat dimatikan ataupun dibinasakan supaya mereka boleh teruskan fahaman jahiliah mereka yang mereka anuti daripada peninggalan datuk nenek moyang mereka. Kemudian yang dapat menjaga menyelamatkan manusia hanyalah Allah Ar-Rahman. Dan poin yang ketiga tentang pentingnya air dalam kehidupan kita dan juga makhluk yang lain, itu utamanya binatang dan juga tumbuh-tumbuhan. Air sebagai sumber yang Allah Ta'ala jadikan paling banyak di atas planet bumi ini. Tak ada di planet lain sebagaimana di planet bumi. Baik. Pertama tentang in ahlakani Allah. Sebab dia ada sebab nuzul kepada turunnya ayat ni. Diriwayatkan bahawasanya anna kuffar Makkah kanu yad'una ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'ala al-mu'minina bil halak. Ada riwayat menyebut bahawasanya orang-orang kafir Mekah, mereka itu pernah mendoakan apa dia? Mendoakan kebinasaan. Apabila yad'una, mendoa disebut dengan ala, bukannya li, bukan untuk ala ke atas, maksudnya mendoakan kebinasaan kepada Nabi SAW, kepada orang beriman. Lalu turunlah ayat ini. Sebab yang binasa bukanlah Nabi, bukan orang beriman. Yang binasa adalah orang-orang kafir itu sendiri. Maka Allah Ta'ala memberi jawapan terhadap kehendak orang kafir itu. Orang kafir nak Nabi yang binasa, orang mukmin yang binasa. Maksudnya usaha kerja dakwah Nabi terhenti. Tapi Allah Ta'ala beri jawapan untuk Nabi maklumkan jawapan itu kepada mereka. Kul ya Muhammad lihaula'il musyrikina. Katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang musyrikin ini, orang-orang yang menyekutukan Allah, yang engkar dengan nikmat-nikmat Allah, beritahu mereka, akhbiruni, khabarkan kepada aku, tolong kamu ceritakan kepada aku, kalau kamu berdoa begitu, mahu aku dibinasakan, ayu faidah atau manfaah lakum. Apa faedahnya? Apa manfaat bagi kamu? Kalaulah, Nabi kata, kalaulah aku dimatikan, sahabat-sahabatku yang turut memperjuangkan Islam ini dimatikan, apa faedah yang kamu dapat? Maksudnya, apakah bermakna harta kamu bertambah? Adakah kamu hidup bertambah sihat? Adakah di akhirat nanti kamu lepas daripada azab Allah? Ini satu perkara yang perlu kita fikir dalam kehidupan kita. Bila kita tidak menyukai seseorang atas sebab-sebab tertentulah. Bila dah sampai terlalu nak marah, geram, kita kata, aku ni kalau boleh minta orang tu mati cepat-cepat. Kita kata, aku nak dia tu mati cepat-cepat. Adakah bila orang yang kita musuhi itu mati, adakah bermakna dengan kematian dia, kita ni bertambah sihat ke, harta kita bertambah banyak ke, pengaruh kita makin kuat ke? Belum tentu lagi. Belum tentu. Adakah yang lebih baik kita mendoakan kebaikan untuk dia atau kita mendoakan kebinasaan? Nanti kita akan tengok contoh-contoh yang lain berhubung dengan tajuk ni. Ataupun Allah Ta'ala merahmati aku. Pilihan kedua, Allah Ta'ala merahmati aku. Maksud kebinasaan tadi ialah bil imatah, dengan kematian. Maka apa faedah yang kamu akan dapat? Ataupun dia merahmati aku bi ta'khiril ajal, dengan ditakhirkan, ditangguhkan ajal, kematian. Kalau itu yang berlaku kepada aku, maka apakah jaminan kebinasaan yang menimpa aku dan sahabat-sahabatku itu menyebabkan kamu bebas daripada azab Allah? Maka fala yunji al-kafirina ahadun min azabillah.
Tak ada sesiapa pun yang dapat menyelamatkan orang-orang kafir daripada azab Allah. Maknanya kalau Allah Ta'ala turunkan azab, minta jauhlah turunkan azab kepada penduduk di Mekah, dia akan kena semua. Nabi kata tak ada faedahnya kamu minta aku dibinasakan. Sebab bila azab tu turun, kebinasaan tu turun, berlaku apa-apa yang buruk di Mekah ini, bukan aku sahaja, bahkan kamu pun mati sama. Kalau kita membenci seseorang yang kita nak dia dibinasakan, kalau Allah Ta'ala turunkan satu kemusnahan yang menimpa musuh kita, kemungkinan kemusnahan itu terkena sama pada kita. Maka sama ada Allah Ta'ala binasakan Rasulnya ataupun orang-orang yang beriman, maka janganlah orang-orang kafir itu berangan-angan sebegitu, sebab mereka pun akan dibinasakan juga. Baik, dalam bab kebinasaan ni, kita melihat umat-umat yang terdahulu yang lebih kuat daripada orang-orang Mekah. Allah Ta'ala telah berjaya binasakan mereka kerana bagi Allah tak ada yang payah pun. Para jemaah boleh rujuk dalam ayat di awal surah Al-An'am, muka surat 128. Muka surat 128. Bermula ayat yang keempat. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Dan tidaklah datang kepada mereka satu ayat daripada ayat-ayat Tuhan mereka, tanda kebenaran daripada seruan dakwah itu yang dibawa oleh Rasul, melainkan mereka berpaling, tak mahu terima. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Maka sesungguhnya mereka telah mendustakan kebenaran ketika datangnya kebenaran kepada mereka. Nanti akan datang kepada mereka segala berita-berita kebenaran daripada perkara yang mereka persendakan. Itu kebenaran yang disebut oleh para rasul tentang janji Allah tu akan mereka ketahui. Kemudian kita lihat ayat yang ke-6 tu. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnim makkannahum fil ardi ma lam numakkillakum. Tidakkah mereka melihat berapa banyak telah kami binasakan? Telah banyak yang kami binasakan sebelum mereka dari kalangan generasi terdahulu. Qarnin, kurun terdahulu. Sudah berapa ramai golongan-golongan yang engkar kepada Rasul mereka, kaum-kaum yang keras kepala ni telah dibinasakan. Padahal mereka itu makkannahum, kami telah beri keteguhan, kekuatan di atas muka bumi. Maksud makkanna ialah mereka diberi rezeki yang banyak, tubuh badan yang sihat, hidup yang selesa, diberi kekuatan, ada kekuasaan, yang mana malam numakkil lakum, tidaklah kami berikan kekuatan itu kepada kamu. Hai orang-orang di Mekah, kamu kena sedar, kamu tu taklah berapa kuat sangat. Kalau nak banding dari segi kekayaan, orang-orang zaman dahulu lebih kaya daripada kamu. Yang lebih kaya, yang lebih kuat telah berjaya kami binasakan. Jadi kalau nak binasakan kamu yang di Mekah ni, itu sesuatu yang lebih mudah. Maknanya Allah Ta'ala nak beri amaran kepada orang-orang di Mekah supaya mereka tidak menerima nasib yang sama seperti orang-orang kafir zaman dahulu. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midraran wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim. Dan kami telah hantar kepada mereka hujan. Air hujan yang turun mencurah-curah. Umat terdahulu yang telah dibinasakan, hidup mereka sangat senang lenang. Mendapat hujan yang cukup, maknanya tumbuh-tumbuhan menjadi hasil pertanian mereka subur. Bahkan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Maknanya mereka mempunyai bekalan air yang cukup. Tidak sama dengan penduduk di Mekah, sungai pun tak ada di Mekah.
Tapi akhirnya fa'ahlaknahum, kami telah binasakan mereka bizunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Dosa mereka itu yang paling besar kerana kufur, engkar kepada dakwah Rasul yang yang menyuruh mereka ke jalan yang benar. Lalu kami wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Lalu kami jadikan selepas mereka adanya generasi yang lain. Maknanya mereka tu dah dibinasakan, diganti dengan yang lain. Jadi adakah patut kamu minta kebinasaan itu disegerakan? Ini sampai kepada peringkat kita lihat mereka itu dah istihza. Macam semalam kita dah baca ayat, mereka minta supaya diturunkan, mereka tanya bilakah berlakunya azab. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Mereka berkata dalam bentuk istihza, dalam bentuk mengejek-ngejek, bilakah datangnya janji berlakunya azab atau berlakunya kiamat. Perkara yang sama berlaku ketika di Mekah. Itu kita boleh rujuk. Ini dalam bab kebinasaan, tajuk yang sama. Muka surat 180 surah Al-Anfal ayat 32. Ayat 32. Orang-orang kafir di Mekah pernah berkata dalam doa mereka. Mereka pun berdoa minta kepada Allah Ta'ala juga. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Dan ingatlah ketika mereka berkata, yakni mereka berdoa. Siapa mereka ni? Orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Kata mereka dalam doa mereka, Allahumma ya Allah. Mereka pun berdoa dengan ya Allah juga. In kana hadha huwal haqq, sekiranya seruan dakwah Muhammad ini adalah perkara yang benar min indik, daripadamu, maka fa'amtir alaina hijarah, turunkanlah hujan ke atas kami dalam bentuk hujan batu, bukan hujan air. Mana mereka cabar Nabi, mereka sanggup berdoa supaya mereka dibinasakan dengan hujan batu daripada langit. Kerana mereka yakin dakwah Nabi ini dakwah yang tak betul. Mereka menuduh Nabi ini ada kepentingan peribadi. Tiba-tiba nak jadi pemimpin. Untuk memimpin manusia. Kononnya ini tuduhan mereka lah. Seolah Nabi ini pandai-pandai pula nak jadi Nabi, nak jadi utusan Tuhan. Mereka tak nak terima yang Nabi SAW benar-benar Rasulullah, utusan Allah. Lalu timbullah cabaran yang sebegini. Tak apalah kalau macam tu, kami sanggup dibinasakan dengan hujan batu daripada langit. Bagi mereka seolah-olah dakwah Nabi ini benar-benar salah. Mereka lah yang betul. Sebab apa? Sebab mereka dah terima agama anutan mereka tu daripada datuk nenek moyang mereka. Maka mereka beranggapan mana mungkin kami berada pada pihak yang salah, pihak yang sesat. Ataupun kata mereka, awitina bi'adzabin alim, datangkan kepada kami dengan azab yang pedih. Para jemaah yang dirahmati Allah, cuba kita fikir kenapa begitu ekstrim pemusuhan orang-orang kafir Mekah terhadap dakwah Nabi SAW. Padahal sebelum tu, sebelum Nabi memulakan dakwah, Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul ketika umur dia 40 tahun. Nabi SAW dah berada di bumi Mekah bersama dengan orang-orang Mekah selama 40 tahun. Daripada zaman mudanya, zaman kanak-kanaknya, zaman remajanya. Mereka dah kenal Nabi SAW sebagai seorang yang al-amin, seorang yang boleh dipercayai, seorang yang sangat baik, yang tak pernah menipu, yang tak pernah berbohong. Tiba-tiba kenapa mereka tak boleh guna sedikit ruang minda mereka untuk fikir kebenaran yang Nabi bawa? Semata-mata kerana mereka sangat fanatik dan taksub dengan agama peninggalan datuk nenek moyang mereka. Kerana merasakan apa yang mereka warisi dari itu yang berupa kepercayaan syirik, beribadat kepada Allah dengan cara menyengutukannya, mereka anggap itu perkara yang benar. Sebenarnya orang-orang kafir Mekah ni bukan tak percaya kepada Allah. Mereka juga percaya kepada Allah sebagai Tuhan yang menjadi pemilik alam ni. Cuma dalam ibadat, mereka telah mensyirikkan Allah.
Sebab tu dalam ayat 32, mereka juga berdoa, Allahumma ya Allah. Mereka orang kafir, tapi dalam doa mereka juga berdoa minta kepada Allah. Tetapi dalam urusan ibadat, yang lain-lain lah, mereka telah melakukan syirik kepada Allah. Maka tugas Nabi adalah mengajak orang-orang Mekah supaya meninggalkan syirik dan kembali kepada akidah asal yang dibawa oleh Nabi-Nabi terdahulu semenjak daripada zaman Nabi Adam, itu akidah tauhid. Mengesakan Allah, mentauhidkan Allah dalam ibadat. Nak beribadat kepada Allah tidak perlu menggunakan al-asnam, patung-patung berhala sebagai wasitah perantaraan. Jangan dianggap patung berhala itu sebagai sesuatu yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala tidak menurunkan sebarang dalil, hujah untuk mereka berbuat begitu. Tapi oleh kerana dah terlalu fanatik dengan apa yang ditinggalkan oleh datuk nenek moyang mereka, mereka tak boleh nak berfikir. Lalu mereka buat apa yang mereka nak buat, dan sesiapa yang melawan mereka dianggap musuh. Dan bila dah tak ada hujah, itulah timbulnya mereka sampai berdoa supaya Nabi dan para sahabat pula diminasakan. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, bila kita berdepan dengan orang yang memusuhi kita, apa yang lebih baik? Sama ada kita mendoakan petunjuk untuk dia ataupun kita mendoakan kebinasaan. Dia ada dua situasi. Jika orang yang memusuhi kita tu berada dalam keadaan keliru dan jahil, ataupun dalam keadaan yang kita kata belum tahu apa-apa, maka lebih baik kita mendoakan hidayah, petunjuk. Buktinya ketika Nabi SAW pergi berdakwah ke bumi Taif, iaitu sekitar beberapa hari rasanya sebelum berlakunya Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW ke bumi Taif. Taif ini terletak lebih kurang 100 km ke selatan Mekah. Nabi pergi berdua dengan Zaid bin Harithah untuk tujuan dakwah, kerana di sana ramai ahli-ahli keluarga ataupun sanak saudara yang berada di sana. Nabi asalnya di Mekah, lahir di Mekah, tapi ada ahli keluarga yang tinggal di Taif. Tetapi sedihnya seruan dakwah Nabi ditolak dengan kasar. Bahkan Nabi sangat menyedihkan, diejek, bahkan dibaling dengan batu sehingga berdarah badan Nabi. Dan akhirnya dia terpaksa bersembunyi dalam kebun kurma dan akhirnya dapat menyelamatkan diri. Akhirnya Nabi keluar daripada Taif. Ketika sampai di satu tempat, Qarnul Manazil, datangnya malaikat yang disebut sebagai Malakul Jabal, malaikat yang menjaga bukit, ataupun yang ada kekuasaan, diberi kekuatan untuk membinasakan sesiapa yang engkar dengan cara dihempak bukit. Lalu malaikat itu memberi tawaran kepada, dia katanya, ya Muhammad, mahukah aku binasakan mereka, aku lenyapkan mereka dengan cara dihempapkan bukit yang besar tu? Adakah Nabi ambil peluang ini? Nabi kata, baguslah macam tu, aku lebih suka kalau orang degil macam ni terus mati. Tapi Nabi SAW faham wakil realiti yang sebenar mereka itu adalah golongan yang jahil. Maka Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk. Nabi tak kata, ya Allah, binasakan mereka, musnahkan mereka, tapi ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka itu tak tahu. Jadi bagi orang yang jahil, yang tak tahu, kita mendoakan petunjuk itu lebih baik daripada kita mendoakan kebinasaan. Ini berbeza dengan satu peristiwa yang lain sekitar tahun 3 Hijrah, iaitu kata silap sebelum berlakunya pengusiran Bani Nadir. Bani Nadir ini satu kabilah Yahudi di Madinah. Sebelum tu berlaku satu peristiwa besar, iaitu disebut Bi'rum Ma'unah. Apabila beberapa kabilah meminta kepada Nabi SAW supaya dihantar sahabat-sahabat yang boleh mengajar mereka tentang agama Islam. Nabi hantarlah sekitar 70 orang sahabat-sahabat yang hafaz Al-Quran kepada kabilah Ra'lun, Zakwan, Usayyah. Nabi hantar, tetapi bila sampai di pertengahan jalan, semua para sahabat tadi telah dibunuh. Maknanya mereka ni telah
mengkhianati. Peringkat awal mereka minta supaya Nabi hantar untuk tujuan ajar kepada mereka agama Islam. Maka Nabi benar-benar marah dan Nabi mendoakan kebinasaan. Dalam hadis riwayat Muslim, di mana Nabi SAW dalam solatnya, solat fardu, selepas rokok, dia bangun daripada rokok, itu i'tidal, thumma rafa'a ra'sahu. Antara doa yang Nabi baca dalam solatnya, itu ni doa ni ulama panggil doa kunut nazilah. Kunut mendoakan kebinasaan kepada kaum yang kufur macam ni. Allahumma al'an bani Lihyan wal'an Ra'lan wal'an Zakwan. Ya Allah, kenakanlah laknat kepada kabilah Bani Lihyan, laknat kepada kabilah Ra'lun, Zakwan. Kemudian dia pun sujud dan tempuh doa kunut nazilah untuk dibinasakan golongan yang khianat ni dilakukan selama sebulan. Setelah Allah Ta'ala suruh Nabi berhenti, cukuplah serahkan urusan kepada Allah, maka Nabi pun berhenti. Jadi apabila sampai kepada peringkat kita melihat mereka ni dah degil sangat, maka diharuskan mendoakan kebinasaan. Dan itu juga yang berlaku kepada kisah dakwah Nabi Musa alaihissalam. Setelah begitu lama Nabi Musa berdakwah dan dilihat Fir'aun ni tak ada peluang untuk dia terima juga dakwah Nabi Musa, maknanya dia tak nak terima langsung. Tak ada peluang untuk dia ambil petunjuk hidayah tu. Akhirnya Nabi Musa mendoakan kebinasaan. Kita lihat dalam surah Yunus, doa kebinasaan. Sebab tajuk kita hari ini tentang mendoakan kebinasaan kepada orang-orang yang engkar. Dia ada dua situasi. Kalau mereka jahil, lebih baik mendoakan hidayah. Tapi kalau mereka tahu, tapi mereka terlalu degil, maka mendoakan kebinasaan itu adalah harus. Muka surat 218 dalam surah Yunus ayat 88. Ayat ini menceritakan doa Nabi Musa. Wa qala Musa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabilik. Dan berkatalah Musa, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah berikan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya segala zinah, perhiasan dan harta benda semasa hidup di dunia. Wahai Tuhan kami, semua itu tujuannya untuk mereka menyesatkan manusia daripada jalan-Mu. Mereka diberi kekuasaan, mereka diberi harta, mereka diberi macam-macam nikmat di dunia, tetapi mereka telah gunakan semua itu untuk menyesatkan orang lain daripada jalan Allah. Maka akhirnya Nabi Musa berdoa, Rabbana tmis ala amwalihim. Wahai Tuhan kami, engkau tutup matikanlah hati mereka. Apa dia binasakanlah. Hancur leburkanlah harta benda mereka. Hancur leburkanlah harta benda mereka. Washdud ala qulubihim, dan tutuplah serapi-rapinya hati mereka. Mereka ni orang tak ada peluang dah nak bagi hidayah. Mereka tak nak terima dah. Dah lama berdakwah tak nak terima juga. Memang tak boleh diharap dah. Fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Dan mereka sekali-kali tak akan beriman lagi sehinggalah mereka melihat azab yang pedih. Para jemaah yang dirahmati Allah, umat zaman dahulu, apabila Allah Ta'ala turunkan kebinasaan, maka kebinasaan yang menimpa mereka berlaku di depan mata Nabi mereka sendiri. Berlaku di depan mata Nabi mereka sendiri. Berbeza dengan dakwah Nabi SAW, Allah Ta'ala tidak binasakan orang-orang kafir di zaman Nabi depan Nabi. Dia berlaku selepas itu, bukan depan Nabi. Adapun umat terdahulu, kebinasaan itu berlaku betul-betul di depan Nabi itu sendiri. Kita ambil contoh tentang kisah kaum Samud di zaman Nabi Saleh. Banyaklah kisahnya disebut dalam Quran. Antara ini kita boleh lihat dalam surah Al-A'raf, di akhir juzuk yang ke-8, muka surat 160. Itu daripada ayat 78-79. Jadi apabila akhirnya kaum Samud memang tak boleh dipujuk ataupun didakwah untuk mereka berubah, akhirnya mereka dihukum dengan diturunkan suatu bunyi yang kuat, menimbulkan gegaran, gempa, dan rumah mereka ranak. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Lalu mereka dihukum
ataupun dikenakan bencana yang berupa rajfah. Rajfah ni berlaku suatu gegaran yang kuat, bunyi yang kuat. Rajfah dengan as-sa'iqah, gegaran dan bunyi. Maka jadilah mereka di rumah mereka jasimin, mayat-mayat yang bergelimpangan. Ketika mereka dibinasakan ni Nabi Saleh masih hidup dan dia melihat kebinasaan itu berlaku. Lalu fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Dan dia pun berpaling. Nabi Saleh fatawalla anhum, berpaling, maknanya dia meninggalkan perkampungannya, dia melihat daripada jauh kaum dia dibinasakan dan dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku telah sampaikan risalah seruan dakwah Tuhanku, aku ayat dah. Kalau bahasa Kelantan kak, aku ayat dah, kamu mau tak si dengar, aku dah nasihatkan tapi kamu tak nak ikut, kamu tak nak dengar. Wa nasahtu, aku telah nasihatkan kamu tetapi kamu tidak suka kepada orang yang memberi nasihat. Ini kebinasaan yang menimpa kaum terdahulu berlaku betul-betul di depan Nabi mereka. Adapun Nabi SAW tidak begitu. Allah Ta'ala bagi kelebihan. Tadi kita dah baca ayat dalam surah Al-Anfal. Apabila orang-orang kafir di Mekah berdoa minta supaya Allah Ta'ala turunkan hujan batu. Apa jawapan daripada Allah? Boleh lihat dalam ayat berikutnya. Dalam surah Al-Anfal tadi kita tak sempat nak habiskan. Sambungannya ayat 33 tu. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Allah Ta'ala sekali-kali tidak mengazab mereka. Maksudnya membinasakan orang-orang kafir di Mekah ini. Padahal engkau ya Muhammad. وَأَنْتَ فِيهِمْ. Engkau ada bersama dengan mereka. Maksudnya untuk mereka azab itu ditangguhkan. Ada juga berlaku azab tetapi tidaklah sampai semuanya mati. Dia maksud azab di sini, azab disebut istisal dalam bahasa Arab. Azab yang menyebabkan orang Kelantan kata tak tinggal bakar. Tak tinggal bakar maknanya semuanya mati. Daripada bapa, ibu, datuk sampai anak cucu semuanya mati. Itu dipanggil azab dalam bentuk al-istisal, sehingga ke akar umbinya semuanya mati. Semasa Nabi berdakwah di Mekah, tak ingat tahun ke berapa, tahun kedua, tahun ketiga, semasa berdakwah di Mekah, orang-orang Mekah dikenakan musibah yang besar iaitu berupa kemarau. Kemarau, musim panas, air tak cukup sehingga permukaan bumi Mekah menjadi berdebu dan apabila mereka melihat mereka tak nampak apa-apa sebab banyaknya debu dan jerbu. Mereka mendongak ke langit, mereka melihat dukhan seperti asap, debu yang banyak. Itu kita boleh baca dalam surah Ad-Dukhan. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Maka tunggulah pada hari di mana langit mendatangkan dukhan. Ada dua tafsiran situ. Dukhan tu dengan maksud debu jerbu yang berlaku di Mekah. Kerana mereka tak mahu terima seruan dakwah Nabi SAW. Dukhan yang kedua, para ulama mengatakan di akhir zaman nanti, salah satu tanda besar kiamat, permukaan bumi dipenuhi dengan ad-dukhan, iaitu asap ataupun suasana yang berjerbu. Jadi adapun di Mekah dahulu, maka kembali kepada ayat yang kita baca hari ini, ayat 28 surah Al-Mulk, Allah Ta'ala tidak menjatuhkan kebinasaan kepada orang-orang kafir di Mekah kerana Nabi SAW masih ada bersama dengan mereka di situ. Kemudian sambungan ayat 33 dalam surah Al-Anfal, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah Ta'ala tidak mengazab mereka, tidak dibinasakan mereka, padahal mereka itu terus beristighfar. Ini ayat ini menjadi suatu dalil ulama mengambil istimbat pengajaran orang yang berdosa tu, Allah Ta'ala tidak segerakan hukuman untuk mereka atas dosa yang dilakukan kerana nak bagi peluang mereka itu beristighfar, bertaubat. Dan jika mereka beristighfar, maka kebinasaan, azab ataupun apa-apa musibah tu akan ditarik kembali jika mereka beristighfar. Kemudian kita pergi kepada ayat berikutnya, Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Ini sebagai jawapan bagi permintaan mereka tadi. Katakan kepada mereka, dialah Allah, Tuhan yang bersifat Ar-Rahman. Dalam surah Al-Mulk ni banyak ayat-ayat yang
datangkan dengan sebut Ar-Rahman. Contohnya dalam penciptaan langit pun disebut ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kemudian dalam ayat yang sebelumnya, yang tentang burung itu, kita dah bincang tentang burung tu. Alam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Cerita tentang burung pun disebut dengan Ar-Rahman juga. Allah Ta'ala Tuhan yang bersifat dengan pemurah. Dialah yang menahan burung daripada jatuh. Kemudian di akhir surah ni, Allah Ta'ala dia jugalah yang melindungi orang-orang yang beriman. Dialah Tuhan yang bersifat Ar-Rahman yang kami beriman dengannya dan kami bertawakal. Ada dua perkara yang penting di sini. Orang-orang yang beriman semestinya mereka sentiasa bertawakal kepada Allah. Al-iman wa tawakkal alaih. Bertawakal kepadanya. Dalam bahasa Arab, kalimah tawakal dia kena guna dengan ala. Walaupun dalam bahasa Melayu kita kata, dalam keadaan susah begini, jangan lupa kita perlu sentiasa berdoa dan bertawakal kepada Allah. Walaupun disebut bertawakal kepada Allah, tapi dalam bahasa Arab tak boleh kata fatawakkal ilallah. Sebab ila tu kepada. Kita kena guna ala, fatawakkal ala Allah. Walaupun ala tu maksudnya di atas, kita tak ada pula terjemah bertawakkallah ke atas Allah. Bukan begitu. Kita kena sesuaikan dengan penggunaan bahasa untuk mudah difahami. Dalam bahasa Arab dia tak boleh guna fatawakkal ilallah, tawakkal ala Allah. Tapi bila terjemah bahasa Melayu, bertawakallah kepada Allah. Mana kita punya penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dalam urusan yang kita tak boleh buat apa-apa dah. Kita hanya berusaha dalam lingkungan yang kita mampu untuk berusaha. Iaitu kami berserah kepadanya fi jami'u umurina, dalam semua urusan kami. Maksud tawakal ialah tafwidul umur ilaihi azza wa jalla. Iaitu kita serahkan semua urusan kita kepada Allah. Maknanya kita punya penamatnya, pengakhirannya kita tak tahu. Kita buat sesuatu, kita tak tahu adakah kesudahannya lebih baik atau lebih buruk. Maka kita bertawakal kepada Allah. Kita pilih apa yang kita fikir ini lebih baik dan ini lebih tepat. Macam contohnya kalau kita memilih sesuatu yang besar dalam urusan kita, maka kita dianjurkan untuk buat solat sunat istikharah. Sebagaimana kata sahabat Nabi Jabir bin Abdullah, dia kata Nabi SAW mengajar kepada kami untuk istikharah dalam semua urusan hidup kami, sebagaimana Nabi ajar kepada kami tasyahud. Tasyahud ni maknanya cara membaca lafaz dalam salat itu, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sebagaimana Nabi mengajar kepada kita tak satu surah daripada Quran. Bukan tasyahud, mengajar satu surah. Nabi mengajar kepada kami untuk istikharah dalam semua urusan kami, kama yu'allimuna as-surata minal Quran. Sebagaimana dia mengajar kepada kami satu surah. Tujuannya supaya apa yang kita pilih dalam urusan kita itulah yang lebih baik untuk masa depan kita. Kemudian kita bertawakal kepadanya. Nanti kamu akan tahu siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Iaitu bila turunnya hukuman daripada Allah, masing-masing akan tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Para jemaah yang dirahmati Allah, berbaki masa 15 minit lagi, kita terus kepada ayat yang terakhir sebagai penutup untuk surah Al-Mulk, iaitu tentang isu air. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra akhbiruni in sara ma'ukum alladhi ja'alahu Allahu lakum fil uyun wal abar wal anhar. Beritahu aku, jika sumber air yang Allah Ta'ala jadikan untuk kamu sama ada air itu fil uyun, pada mata-mata air. Mata air ini air yang keluar daripada tanah, yang keluar daripada tepi-tepi bukit, wal abar ataupun perigi-perigi, telaga-telaga, wal anhar, sungai-sungai, untuk manfaat kamu yang bermacam. Tiba-tiba air itu ghairan, kering. Kering maknanya tak ada lah. Pernah di tempat kita pun, di Malaysia pun pernah berlaku ketika musim kemarau yang memuncak. Hujan dah tak turun beberapa minggu. Pusat takungan air pun dah semakin kritikal sebab air pun dah benar-benar kurang. Terpaksa dibuat catuan air. Berlakulah beberapa tempat. Tapi alhamdulillah kalau saya setakat ni, kalau kita di Kota Baru ni, kes ni jarang berlaku. Kita masih
ada juga air. Cuma isunya adalah kadang-kadang air itu kurang bersih. Tapi kalau rumah saya kita guna air yang kita ambil terus daripada dalam tanah itu air selaga apa? Telaga tiup. Setakat ni alhamdulillah air itu bersih dan sangat baiklah. Air ni satu sumber yang sangat baik dan kita sangat terseksa jika air itu tercemar. Sebab dia satu sumber yang penting. Setiap hari kita nak guna air untuk kita minum, untuk kita mandi, untuk kita cuci pakaian, untuk keperluan-keperluan yang lain. Bahkan kita merasakan air ni lebih besar daripada makanan. Maka Allah Ta'ala membuat perbandingan dalam Quran tentang amalan orang-orang kafir ni adalah amalan yang sia-sia, seperti mana sia-sianya seorang yang mengembara di padang pasir, dalam keadaan yang sangat dahaga. Mereka lihat daripada jauh seperti ada air, tapi bila sampai dekat tak ada air. Itu kita boleh lihat dalam ayat 39 surah An-Nur, muka surat 355. Masih tajuk tentang air, tak keluar. Walaupun kita guna ayat lain, tapi maksud tajuk yang sama. Boleh lihat muka surat 355. Hari ini tak ada Ustaz Rusdan untuk buat presentation, paparan ayat dan hadis-hadis. Baik, ayat itu berbunyi wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah. Orang-orang kafir itu amalan-amalan baik mereka seperti sarab biqi'ah, seperti fata morgana yang berkelip-kelipan. Apa makna fata morgana? Fata morgana ni alang-alang, sesuatu yang kalau di Malaysia yang waktu-waktu tengah hari, kalau kita bawa kereta di atas jalan raya yang lurus, kita nampak jauh macam ada kilauan air. Sebenarnya bukan air pun, itu bahasa Arab sebut sarab. Di padang pasir pun sama juga, kita lihat daripada jauh macam ada kilauan air. Maka yahsabuhu dham'anu ma'a, orang yang dham'an, yang dahaga menyangka itu air. Tetapi hatta idza ja'ahu, sehingga apabila mereka sampai ke situ, ke tempat yang dilihat air, lam yajidhu syai'an, mereka tak mendapati ada apa-apa. Dilihat jauh macam ada air, tapi bila sampai dekat tak ada air. Allah Ta'ala membuat perbandingan begitu menunjukkan orang yang sangat-sangat dahaga memerlukan air lebih daripada yang lain. Begitu juga dalam doa yang Nabi ajar, doa minta kecintaan kepadanya. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, aku memohon rasa cinta kepadamu, cinta kepada orang yang mencintaimu, wa hubba amalan yuqarribuni ila hubbik, cinta kepada amalan yang mendekatkan aku kepadamu. Waj'al hubbaka habba ilayya min nafsi wa ahli wal ma'il barid. Jadikanlah kecintaan aku kepadamu lebih aku cinta daripada diriku, keluargaku dan air yang sejuk. Kenapa di akhir doa tu Nabi sebut air yang sejuk? Sebab tak ada sesuatu yang lebih seseorang tu sukai ketika dia sangat-sangat dahaga kecuali air. Tapi dalam doa tu Nabi minta, ya Allah, jadikanlah cinta aku kepadamu lebih daripada cintanya aku kepada air yang sejuk ketika aku sangat-sangat dahaga. Kan kita kalau sangat dahaga macam kita kita baru pulang daripada bandar ke daripada mana-mana, cuaca yang panas, kita diberi segelas air yang sejuk, yang segar, ya Allah sedapnya boleh minum air. Masa kita buka puasa pun sama juga. Kalau boleh nak habiskan terus segelas air itu sebab sedap sangat. Itulah pentingnya air. Maka banyaklah nasihat-nasihat daripada Nabi supaya kita jangan membazir dalam menggunakan air. Di antara hadis yang kita boleh rujuk, contoh dalam bab berwuduk sendiri. Nabi SAW pernah berpesan kepada seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas, kerana berlebih-lebihan menggunakan air ketika berwuduk. Satu hari Nabi tengok Sa'ad sedang berwuduk, Nabi tanya, ma hadha sarfu ya Sa'ad, ni apa ni kamu menggunakan air yang lebih-lebih masa berwuduk? Lalu Sa'ad kata, afil wudu'i sarafun, adakah untuk berwuduk pun dikira salah bila gunakan air yang lebih? Nabi kata, na'am, ya. Kamu berwuduk jangan menggunakan air yang lebih. Zaman sekarang ni kita ni banyak menggunakan pipe air. Bila kita guna pipe,
Jangan kita buka sampai habis, sampai air itu keluar dengan besar. Kita buka kecil lah. Dengan kadar yang sederhana supaya kita tidak berwuduk menggunakan air yang berlebihan. Wa in kunta ala nahrin jarin. Nabi kata sekalipun kamu berada di atas sebatang sungai yang mengalir. Maknanya air banyak pun kita tak boleh berwuduk dengan lebih-lebih. Kata pentahqiq iaitu Syekh Ahmad Syakir. Ini seorang tokoh ulama hadis di tanah Arab. Ahmad Syakir ni di antara tokoh ulama yang tahqiq hadis dalam Sunan Tirmizi. Berhubung dengan hadis ini dia kata sanadnya sahih. Ada sebahagian lain seperti Al-Albani, Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghanim mengatakan ianya dhaif, lemah. Tapi dalam silsilah Al-Hadith As-Sahih dia kata hadis itu hasan. Maknanya ulama berbeza pendapat. Ada sebab lah. Sebab kerana dalam hadis itu ada seorang perawi bernama Ibnu Lahiyah, seorang perawi yang lemah. Tapi hadis itu mungkin ada banyak riwayat-riwayat yang lain yang boleh menyokongnya. Maka kedudukannya berubah daripada dhaif menjadi hasan. Itu hasan li ghairi. Itu dari segi kaedah ilmu mustalah hadis. Kemudian ada disebut dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ensiklopedia hukum-hukum fiqh, ittafaqu ala anna al-israf fi isti'mal al-ma' makruh. Para ulama ittifaq, ulama sepakat mengatakan berlebih-lebihan menggunakan air ketika berwudu adalah makruh hukumnya. Kemudian kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ajma'al ulama ala nahyi 'anil israf fil ma' walau fi syati'il bahar. Dia kata ulama telah sepakat bahawa kita dilarang daripada berlebih-lebihan menggunakan air. Maksudnya ketika berwudu walaupun kita berada di tepi pantai. Tepi pantai ni kita tahulah air laut ni banyak dan kita boleh berwudu dengan air laut. Tapi pun kita tak boleh menggunakan sesuka hati kita. Kemudian kata Syekh Saleh Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Salihin, dia kata ketahuilah bahawasanya annal ikthar min istikhdamil ma' fil wudu' aw al ghusli dakhilun fi qawlihi ta'ala wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ketahuilah kita terlalu membanyakkan penggunaan air ketika berwudu ataupun ketika mandi. Sekalipun mandi itu mandi wajib, mandi mengangkat hadas besar. Jangan pula kita menggunakan air yang terlalu banyak. Kadang-kadang sampai 10 minit, setengah jam, tak habis lagi mandi. Kita tengok bagaimana sunnah Nabi. Nabi menggunakan air satu bekas ya untuk mandi. Begitu juga untuk berwuduk. Kata Uthman bin Affan, pernah satu hari Uthman bin Affan ambil satu bekas air yang kecil, lalu dia berwuduk dan dia mengajar cara-cara berwuduk. Dia kata beginilah wuduk yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kami. Maknanya dari sudut penggunaan airnya sangat minima. Yang pentingnya wuduk itu sempurna. Tak disyaratkan sempurna air yang banyak. Yang pentingnya ianya rata dan sempurna, tapi air itu tak semestinya banyak. Para jemaah yang dirahmati Allah, isu yang berlaku dalam dunia sekarang adalah isu kita mengalami pencemaran air, bukan isu kekurangan air. Saintis mengkaji. Saya ada satu buku. Buku ni dihadiahkan oleh Abang Wak Azman. Ada pun Abang Wak, ada pun ada ni. Buku, ingat ni. Buku tentang sains dalam hadis. Abang Wak ni hadiah pada saya ni 23 November tahun 2013. 8 tahun yang lepas. Ada satu tajuk tentang isu air dan hujan dalam buku ni. Golongan saintis mengatakan jumlah air yang ada di dunia ni adalah sama. Kapasiti air seluruh dunia adalah sama. Cuma yang berbeza kadang-kadang berlaku banjir yang besar mana-mana kerana air ni dia mengalami proses recycle. Kita semula melalui proses, sesiapa yang belajar sains ataupun ilmu geografi dia tahulah proses pemeluapan dan penyejatan air daripada permukaan bumi, khususnya daripada laut, sungai, tasik, dia akan naik ke ruang udara atas, ditiup oleh angin, kemudian membentuk kelompok-kelompok awan. Daripada awan kecil jadi awan yang besar. Bila awan itu bergerak, bercantum, akhirnya turunlah hujan. Kemudian turun hujan itu di mana? Itu Allah Ta'ala yang tentukan. Boleh jadi hujan turun di sini, boleh turun di sana. Tempat yang menerima hujan yang banyak, maka berlakulah banjir. Dalam surah Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun
Muka surat 343. Muka surat 343 ayat 18. Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa'askannahu fil ard. Dan kami turunkan daripada langit air. Maksudnya air hujan yang turun dengan kadar. Kadar tu mana dia ada sukatan dia. Berapa banyak air itu turun. Fa'askannahu, maka kami tempatkan air itu di atas muka bumi. Air itu berada di atas muka bumi. Wa inna ala zahabin bihi laqadirun. Dan kami benar-benar berkuasa untuk menghilangkannya. Itu kata Allah Ta'ala, kalau dia nak lenyapkan air itu daripada muka bumi, dia boleh lakukan. Tetapi Allah Ta'ala dengan sifatnya yang maha pemurah, maha penyayang, dia tak berbuat begitu. Sumber air tetap ada, cuma bezanya sedikit atau banyak. Contohnya bila berlaku kemarau, sumber air sedikit. Pernah berlaku zaman Nabi SAW, apatah lagi di bumi Madinah, di tanah Arab ni kurang menerima air. Tidak seperti kita di Malaysia, Alhamdulillah, kita menerima hujan yang cukup banyak setiap tahun. Mana air kita ni kalau sungai tu tak pernah kering pun. Maka satu hari berlakulah musim kemarau yang sangat berat lah. Sangat berat. Ketika satu hari Nabi sedang berkhutbah di atas mimbar masjid pada hari Jumaat. Datang seorang lelaki dengan tergesa-gesa beritahu, ya Rasulullah, halakatil amwal wanqata'ati subul. Ya Rasulullah, dia kata harta benda kami dah musnah, jalan-jalan kehidupan kami dah terputus. Sebab apa? Sebab air tak ada. Kami nak minum air tak boleh, nak cuci pakaian tak boleh, nak beri minum pada binatang-binatang kami tak boleh. Ketika tu Nabi sedang berkhutbah. Tak ada pula Nabi kata, sabar-sabarlah, nanti lepas Jumaat ni tak apalah, kita doa sama-sama lah. Tak. Nabi terus berdoa. Bila Nabi dengar, dia terus angkat tangan berdoa di atas mimbar, dia kata, Allahumma aghithna, ya Allah, turunkan hujan kepada kami sebab kami nak air ni. Air ni sangat kami perlukan. Maka belum selesai khutbah tiba-tiba turun hujan. Ini doa Nabi itu ialah sangat mustajab dan mukjizatnya turun hujan. Hujan turun mencurah-curah. Sehingga datang balik lelaki itu, ya Rasulullah, dia kata hujan ni dah lebih sangat dah air, banyak pula dah. Sebelum ni tak cukup air ni, hujan lebih. Maka Nabi berdoa supaya hujan turun di tempat lain pula. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma ala az-zirab wal awkam. Ataupun wa manabiti syajar. Boleh rujuk doa tu. Ya Allah, jadikanlah hujan turun di kawasan sekitar kami. Ataupun kami ni, air ni dah cukup dah. Jadikanlah hujan ni turun di kawasan hulu, kawasan bukit, kawasan-kawasan tanaman, bukan lagi kawasan kami. Jadi air hujan ni dia turun mengikut kehendak Allah. Ada banyak, ada sedikit. Dan tanggungjawab kita adalah, pertama tadi, kita tak boleh menggunakan air secara membazir. Sekalipun kita berada di atas sungai ataupun di tepi laut, kita mesti menggunakan air secara berhemah ataupun dengan cara bijaksana. Saya merujuk dalam Wikipedia tertajuk krisis air. Masa kita pun dah nak habis dah ni. Dunia kita mempunyai air bersih yang terhad, yang tersimpan dalam tanah. Air ada, tetapi air bersih. Sebab kebanyakan air dah mengalami masalah pencemaran. Masalah apa dia? Water pollution. Bahasa Inggeris itu pollution, tak silap kan? Pencemaran air. At-talawus al-ma'i. Pencemaran air. Mana air dah tercemar. Kalau di laut, tercemar dengan tumpahan minyak di setengah tempat. Kalau di sungai, sungai yang tercemar. Kita pun tahu kalau, sebab saya pernah belajar di College Islam Kelang dulu, kalau sungai Kelang, sesiapa yang tinggal di Selangor, dia tahulah kenapa di Bandar Kelang tu banyak burung gagak, sebab sungainya tercemar. Sekarang ni saya tak tahulah terkini, kita pun dah banyak tahun tak pergi ke sana. Tapi banyak tempat di Malaysia, sehingga berlaku, kita kata, keracunan kerana ada pembuangan bahan-bahan toksik ke dalam sungai. Ini sangat tidak patut berlaku. Sebab ada dalam hadis Nabi kata, ittaqul mala'in as-salas, takutlah kepada 3 golongan yang dilaknat. Takutlah kalau kamu termasuk 3 golongan yang dilaknat. Salah satunya Nabi kata, iaitu al-baras fil mawarid, orang yang buang air, maksud buang air besar, buang air kecil pada sumber air. Dia tinggal kawasan kampung, dia buang air besar di tepi sungai. Jadi bila najis tu masuk dalam air dan hanyut ke sungai, orang yang di sebelah hilir dah
terkena pencemaran air akibat najis yang dibuang. Apatah lagi kalau dibuang bahan sisa racun kimia ataupun sampah sarap, jadi sangat tidak patut menyebabkan orang lain dijangkiti penyakit kerana kita telah mencemarkan air. Kemudian dalam artikel dalam Wikipedia dia kata masyarakat umum kadang-kala tersalah anggap bahawa lautan adalah sumber air sedia ada, tapi mereka tidak memahami tentang jumlah tenaga yang diperlukan untuk tukar air masin, air laut kan masin, menjadi air bersih. Jadi ini satu proses yang lain, ini satu keajaiban kuasa Allah yang kita tak boleh nak fikir. Sebenarnya bila berlaku proses penyejatan air daripada muka bumi ni kawasan yang paling luas dengan air adalah laut. 3/4 daripada muka bumi adalah lautan. Tetapi ketika wap air itu naik ke atas menjadi awan, ke mana perginya masin itu? Sebab bila turun hujan, tak ada lagi masin. Kalau di negara Arab, sumber air yang paling utama adalah hujan. Kita sungai. Kita sungai ni datang daripada kawasan-kawasan hulu atau kawasan bukit. Sebab itulah dalam surah Al-Waqi'ah tu, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Tidakkah kamu fikir tentang air yang kamu minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Adakah kamu yang menurunkan daripada awan atau kami yang menurunkannya? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan. Kalau kami kehendaki, kami boleh jadikan air itu masin. Sebab asalnya air itu datang daripada laut. Falaula tashkurun. Kenapa kamu tak bersyukur? Kalau air itu masin, kita tak boleh buat apalah. Sebab itu di negara Arab, kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, sesiapa yang pernah pergi ke Mekah untuk haji umrah, air yang kita guna di hotel itu untuk kita mandi, bersihkan badan, bukan air sungai. Sebab di Mekah tak ada sungai. Dia adalah air laut yang diproses daripada pinggir laut di Jeddah. Di sana ada satu kilang yang besar, satu factory kilang ataupun satu loji penapisan air. Bukan loji penapisan minyak. Minyak tu cerita lain. Ini penapisan air. Dia tapis air laut untuk kurangkan kadar garam dalam air laut supaya boleh digunakan. Tapi tak sesuai untuk diminum. Sebab kandungan garamnya masih tinggi. Jadi untuk minum tu dia ada air yang lain. Maka kita di Malaysia, Alhamdulillah, kita dapat sumber air yang mencukupi. Sebab tu di bumi Madinah sendiri, perkara yang paling penting di sana ialah adanya al-abar, telaga-telaga. Kita pernah dengar cerita di mana Saidina Osman bin Affan pernah membeli sebuah telaga perigi di Madinah, namanya Bi'ru Rumah. Bi'ru Rumah. Rumah tu bukannya rumah kediaman. Rumah tu nama telaga. Bi'ru Aris, nama telaga Aris. Bi'ru Rumah. Osman bin Affan beli daripada pemilik asal telaga tu, pemilik asal dia Yahudi, dengan harga 18,000 dinar. Bukan dirham. Dirham duit perak, duit emas. Kemudian diwakafkan kepada kaum muslimin. Dia kata siapa-siapa nak guna air, silakan ambil air daripada telaga ni. Sebelum ni orang Islam kena beli air. Pergi ke telaga tu, beli dengan si Yahudi tu. Berapa banyak mereka terpaksa berbelanja untuk dapatkan air. Alhamdulillah kita di Malaysia, kita diberi nikmat air yang mencukupi dan sepatutnya kita bersyukur kepada Allah. Maka sebab itu surah ni ditutup dengan in asbaha ma'ukum ghawra. Jika tiba-tiba jadilah. Asbah ni sesiapa yang belajar bahasa Arab, asbah daripada subuhun, pagi ya. Tiba-tiba waktu pagi, kamu bangun pagi, tiba-tiba tengok air tu tak ada. Buka pipe air tak ada. Tengok dalam perigi air dah kering. Pergi kat sungai, sungai pun kering. Macam mana nak dapatkan air? Sebab itu dalam Islam, dalam situasi macam ni, kita tak boleh berwuduk, kita boleh ganti dengan tayammum. Kan dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-6 tu. Faman kan wa in kuntum marda, sekiranya kamu sakit ataupun kamu bermusafir, falam tajidu ma'an, kamu tak mendapati air untuk kamu berwuduk, maka fatayammamu sa'idan tayyiba, maka kamu boleh bertayammum menggunakan debu tanah yang bersih. Sebagai alternatif kepada air, maka gunakan debu tanah. Begitu juga dengan mandi wajib. Bagi sesiapa yang berjunub, tiba-tiba tak ada air. Ataupun air ada tapi dia tak boleh guna air. Kalau dia guna air, maka sakit dia tu akan bertambah lagi. Mungkin dia ada luka mana-mana, luka yang berat, dia tak boleh guna air. Maka sama ada untuk berwuduk atau mengangkat hadas besar, dia boleh menggunakan debu tanah. Dengan niat masing-masing lah. Kalau
Hadas besar, hadas besar lah. Kalau ada hadas kecil, hadas kecil lah. Tapi Allah Ta'ala dah bagi suatu rukhsah. Sebab Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat yang sama, ayat ke-6 surah Al-Ma'idah, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun." Allah Ta'ala tidak mahu menyusahkan kamu dalam urusan agama, tetapi dia mahu membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya ke atas kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Ada air, kita syukuri nikmat air, kita guna dengan berhemah, dengan berhati-hati, tidak membazir. Apa dia lagi? Sekiranya kita diuji berlakunya kemarau, kita boleh lakukan solat sunat istisqa. Tu pun nak sebut tadi. Solat sunat minta hujan. Sebagaimana contoh yang seorang badui datang jumpa Nabi ketika khutbah Jumaat tadi. Itu solat sunat istisqa. Ataupun boleh juga doa sahaja pun boleh juga. Bukan solat hajat ni. Solat hajat ni urusan peribadi. Tapi bila minta turun hujan ini urusan ramai untuk bersama. Sebab bila hujan turun bukan turun untuk rumah kita sahaja. Kemarau berlaku, kita buat solat hajat supaya turun hujan. Ya Allah, turunkan hujan kepada aku. Tiba-tiba hujan depan rumah kita je. Itu tak boleh gitu. Dia manfaat hujan ni untuk semua. Jadi caranya kita lakukan solat sunat istisqa. Dan kita perlu jaga supaya air itu tidak tercemar. Sumber air tidak tercemar. Jangan dilakukan pembuangan sampah sarap, bahan-bahan berbahaya ke dalam tempat yang menjadi punca air. Orang yang berbuat begitu, mereka dilaknat. Maksudnya dibenci, dimarahi oleh orang lain. Sebab tindakan mereka itu menyusahkan orang ramai. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Jadi selesailah untuk surah kita pada hari ini. Dah lebih 2 minit. Kita mula tadi 7:35, sekarang 7:37. Saya buka untuk persoalan kalau ada soalan. InsyaAllah esok yang last ya, sebelum kita bercuti lusa hari raya haji ataupun hari Idul Adha. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam cikgu. Gini Ustaz, kena kunut nazilah ni tak? Ya. Kunut nazilah. Apa yang kita di Kelantan ni, kita lihat bahawa contohnya baru ni lah, serangan Israel kepada Palestin baru ni. Jadi nak kayaknya pihak majlis agama ni dia lambat waktu beg ataupun apa ni tak ada lah arahan supaya baca kunut nazilah ni. Jadi apa kalau kita semaya, kalau kita imam masjid ke surau ke, dia ambil keputusan dia buat sendiri tanpa arahan daripada maik tu. Boleh ke tak Ustaz? Dan perlukah dia perlu rakyat kepada jemaah dulu bahawa kita nak baca kunut nazilah dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, penggunaan air ni kita kena bersederhana Ustaz sebut sana tak. Jadi nak kata sederhana tu tahap mana ukuran sederhana tu. Sedangkan Nabi dia berwuduk satu mud. Dan satu mud ni 750 ml, lebih kurang satu botol mineral besar tu lah. Kemudian dia apa ni mandi wajib satu sok ni lebih kurang 3 liter. Jadi bagi saya ni kalau rasa rasa tak lawa aja kalau 3 liter. Masa tak cukup. Rasa tak cukup. Jadi minta lagu mana dari segi kesederhanaan untuk zaman ni lah Ustaz. Wallahu a'lam Ustaz. Baik, untuk soalan pertama berhubung dengan apa dia? Kunut nazilah tadi. Kunut nazilah. Adakah disyaratkan perlu dapat arahan daripada pemerintah? Kita melihat kemaslahatan umum itu lebih didahulukan. Sebab benda tu tak ada timbul apa-apa masalah pun untuk kita membacanya. Adalah pendapat kata dalam kes ni perlu dapat arahan daripada ulil amri pemerintah, sebab dalam kes kunut nazilah Nabi baca, Nabi dahulu yang baca. Cuma kita melihat kemaslahatan yang apabila ia dilihat maslahah ammah, maka dia perlu ditakdimkan, didahulukan
berbanding dengan kemaslahatan yang lain. Asalkan perkara itu tak menimbulkan fitnah atau salah faham. Adakah perlu kita maklum kepada para jemaah kalau imam tu nak baca kunut nazilah? Sebabnya kita maklum. Sebab kita punya uruf di tempat kita, orang kita ni kurang tahu sangat tentang kunut nazilah. Bahkan setengah tu pun tak hafal doa tu. Dia tak ada satu teks doa yang khusus untuk nazilah ni. Sama ada kita mendoakan kebaikan atau mendoakan kebinasaan untuk musuh atau mendoakan kebaikan untuk kita, dia tak ada teks yang khusus. Sebaiknya dibaca dalam bahasa Arab dan dibaca mengikut hajat apa yang kita perlu dalam doa itu. Macam contoh bahawa ni berlaku serangan yang memuncak pihak Yahudi ataupun Israel kepada orang-orang di Palestin. Maka kita minta dalam doa kita itu kunut nazilah supaya dibantu saudara kita di Palestin dan dikenakan hukuman ataupun kebinasaan kepada orang-orang Yahudi. Dan kita melihat selepas tu beberapa hari tu keadaan tu lihat semakin reda lah. Hakikat sebenar tu kita tak tahulah suasana di sana sebab mungkin tak ada laporan berita yang beritahu kepada kita. Tapi bila ada keperluan yang diketahui perlu untuk kita baca doa kunut nazilah untuk kebaikan umat Islam secara umum, maka kita diharuskan membacanya. Kemudian untuk soalan yang kedua tentang penggunaan air tu. Kalau dari segi wuduknya, sunnahnya ayatawadda al-mar'u salasan. Seseorang tu berwuduk tiga itu asalnya. Ataupun tawadda'a marratan, dua. Maksudnya setiap anggota tu dia basuh 3, itu yang paling banyak lah, ataupun 2. Atau kalau dia merasakan cukup dengan marratan sekali-sekali, itu pun tak apa dah. Yang pentingnya isbahul wuduk, diratakan wuduk pada anggota yang dibasuh. Tapi paling banyak 3. Kecuali sapu kepala sahaja, yang sabit dalam hadis Sahih Bukhari, sekali sahaja. Nabi hanya sapu sekali sahaja. Itu daripada depan ke belakang dan terus ke depan. Itu yang berdasarkan riwayat dalam hadis itulah. Cuma dalam kaedah sapu kepala dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah mencukupi juz'um minar ra'si, sebahagian daripada kepala. Tapi kalau kita nak ambil semua sekali, itu lebih baik. Tapi paling banyak 3 kali basuhan. Kita basuh muka 3 kali. Sebaiknya kalau kita guna paip air, masa kita sapukan, ratakan air itu pada muka kita, kita tutuplah paip itu, jangan biarkan air itu keluar. Ketika kita ratakan air itu pada anggota tangan kita, pada siku ke hujung jari, kita tutup paip itu dulu kejap. Supaya air itu tak perlu terus keluar. Kemudian ada riwayat hadis yang menyebut, sesiapa yang menambah lebih daripada 3 kali, faqad asa'a wa ta'adda wa zalama. Dia telah berbuat sesuatu yang buruk, dia telah dikira melampau dan dikira zalim. Kerana melakukan sesuatu yang di luar kadar dan ukurannya. Berwuduk, tapi berwuduk macam guna air 1 baldi, banyak sangat. Tak perlu 1 baldi pun. Kalau tuan-tuan pernah pergi ke Mekah, semasa kita berada di Padang Arafah, atau ketika kita bermalam di Muzdalifah, penggunaan air sangat terhad. Orang ramai, kita tak boleh nak guna air sesuka hati macam kita dekat rumah. Kadang-kadang dengan sebotol kecil air mineral cukup untuk kita berwuduk. Sebab apa? Sebab kalau kita guna lebih-lebih, nanti belum habis lagi basuh kaki, air dah habis dah. Jadi kita sangat-sangat perlu berhemah dalam menggunakan air. Jadi ukuran tu mengikut uruf lah. Mengikut uruf keperluan kita. Sama juga kita mandi. Kita mandi tak perlunya kita guna air yang banyak. Apa yang kita yakin bahawa kita dah basuh anggota badan kita, dah rata semuanya, maka dah cukup dah. Baik, ada soalan lain ya? Ada soalan bertulis. Saya nak respon untuk soalan bertulis. Apabila kita... Ya, salam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Saya nak tanya tentang solat tasbih dengan solat hajat ni. Ya. Masa ada sunnah ke? Ada masa Nabi buat ke? Sebab ada juga dah ceramah-ceramah kata tasbih Nabi tak buat. Di mana kekuatan tasbih dengan hajat ni, solat hajat ni? Terima kasih. Ya. Untuk solat tasbih tu ulama berbeza pendapat. Kalau kita tengok dalam kitab Al-Adhkar oleh Al-Imam Nawawi, dia ada banyak pendapat tentang hadis yang diriwayatkan oleh Al-Abbas, bapa saudara Nabi. Hadis tu ada disebut dalam Sunan Tirmizi, antaranya lain-lain.
Itu katanya Nabi SAW mengajar kepada dia solat begini-begini. Kita pun tahu kaifiatnya itu. Iaitu solat 2 rakaat yang setiap rukunnya ada tasbihnya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Cuma dari segi kekuatan sanad tu ulama berbeza pendapat. Itu pun kita boleh lihat dalam kitab Tuhfatus Zakirin oleh Al-Imam Asy-Syaukani pun ada bincang tentang hadis tentang solat tasbih. Jadi bagi sesiapa yang nak melakukan, silakan boleh. Kalau nak pegang atas pendapat mengatakan hadis itu hasan, baik. Ada yang mengatakan hadis itu tidak sahih, dia tak nak melakukan, itu terpulang kepada dia. Mana kedudukan hadis itu ada perbezaan pendapat dalam kalangan ulama yang menilainya. Cuma bila kedudukan hadis itu tidak jelas, bila kita nak melakukannya, kaedahnya ulama hadis kata kita tidak perlu orang Kelantan kata tak perlu geger. Kita boleh buat senyap-senyap, tak perlu nak untuk dihebohkan, untuk dibising-bisingkan, nak buat, tak ada masalah. Cuma apabila kita mengkhususkan waktu-waktu tertentu, itu timbul persoalan. Pengkhususan tanpa ada dalil, itu kaedahnya tak boleh. Contohnya tempat itu kalau di Kelantan lah, negeri lain saya tak tahu. Di Kelantan biasanya solat sunat tasbih dilakukan berjemaah pada malam hari raya. Sama ada kita nak buat sendiri, nak buat berjemaah, kita jangan niat ia sebagai suatu takhsis. Tapi masalahnya dia dah jadi begitu sebab dah jadi rutin kita setiap tahun malam raya, tak kira malam raya puasa atau malam raya haji, kita menganjurkan solat sunat tasbih. Solat tu sebenarnya tidak salah. Cuma apabila kita lakukan dalam bentuk berjemaah secara tetap, itu ada perbincangan di kalangan ulama sebab dia anggap sebagai mukhalafatus sunnah. Ia bukan masuk dalam bab fiqh, berdosa ke pahala ke, isunya bukan dosa pahala. Isunya adalah adakah ia muwafaqah as-sunnah atau mukhalafah as-sunnah. Sebab ikut sunnah itu adalah sesuatu yang mesti bila kita beramal ibadat. Jadi perkara ini terbuka. Dalam bab solat sunat tasbih, sesiapa nak melakukannya dipersilakan, tetapi jangan dianggap ia sesuatu yang menjadi kemestian. Contohnya dia wajibkan seminggu sekali, sebulan sekali. Sesiapa yang tak nak lakukan pun boleh juga. Saya tertarik dengan apa yang dibahaskan oleh Dr. Yusuf Qardawi dalam isu solat sunat tasbih. Bila dia bincang isu ini dalam kitab Al-Muntaqa fi At-Targhib wa Tarhib, ataupun tulisan-tulisan dia ni lain. Sebab dia ni seorang tokoh ulama yang banyak membuat tahqiq. Maka pilihan dia kata lebih baik kita memilih amalan sunat, solat sunat yang lain. Dia kata yang nyata lebih sahih berbanding dengan solat sunat tasbih yang masih ada perbincangan di kalangan ulama sebab ada kekhilafan. Adapun solat sunat hajat. Solat sunat hajat ada dalam Sunan Tirmizi, dalam Sunan Abu Daud daripada hadis Uthman bin Hunayf. Uthman bin Hunayf cerita ada seorang lelaki yang buta datang jumpa Nabi, minta Nabi doakan. Nabi pun ajar kepada dia doa begini. Dan Nabi suruh dia buat solat sunat hajat. Tapi tak ada pula disebut solat sunat hajat, solat sunat. Solat sunat. Cuma tajuk tu Imam Tirmizi sebut Maja'a fi salatil hajah. Suatu bab yang menyatakan tentang solat hajat. Maka lelaki itu pun berdoa dengan doa yang Nabi ajar. Bukan Nabi yang lakukan solat hajat untuk dia, tapi dia sendiri yang lakukan solat hajat. Dan dia berdoa dengan doa yang Nabi ajar. Akhirnya dengan izin Allah, mata dia yang buta tu kembali menjadi celik semula. Jadi solat hajat tu memang ada lah berdasarkan hadis tu. Cuma dari sudut yang lain pun ada juga ulama menilai hadis tu tidak sahih. Mana ada perbezaan pendapat. Cuma bila hadis tu tak sahih, dia kena lihat kepada syarat-syarat dia lah. Yang telah para ulama susun. Syarat sejauh mana keharusan kita beramal dengannya, dia adalah 2-3 syarat. Antara yang disebut oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani, oleh Al-Imam As-Sakhawi, tentang syarat-syarat untuk kita beramal dengan sesuatu hadis yang dinilai tidak sahih, sejauh mana kita beramal dengannya dan bagaimana cara kita nak beramal dengannya. Cuma kita kena faham, kaedah solat hajat ni lebih kepada hajat yang bersifat peribadi. Apa peribadi? Anak kita nak masuk periksa, isteri kita nak bersalin, minta sembuh daripada penyakit. Tapi kalau untuk hajat yang bersifat umum, minta supaya diturunkan hujan, supaya Allah Ta'ala turunkan hujan, supaya diangkat musibah COVID-19, ini bukan bersifat peribadi, ini bersifat umum. Jadi kaedahnya,
kita berdoa sebagaimana doa yang disebut dalam kunut nazilah tu. Allah dalam doa kunut kita, Allahumma arfa' 'annal bala wal waba wal fitan. Ya Allah, angkatlah daripada kami segala fitnah, segala wabak penyakit, segala musibah yang menimpa. Yang lebih afdal doa tu dibaca dalam salat dan didengar oleh makmum dan diaminkan. Itu yang lebih afdal, yang lebih baik. Wallahu a'lam. Saya nak tengok ada soalan bertulis sebelum kita berhenti dah 7.50 dah. Bila kita mendoakan kebinasan kepada orang kafir, itu tidak menyanyakkan hati sangat. Tapi bila kita mendoakan kebinasaan kepada sama Islam, memohon laknat satu sama, ia sangat menggerunkan. Adakah lebih baik kita doakan kebaikan secara berterusan atau mendoakan kebinasaan kepada sama Islam jika mereka melakukan kezaliman? Ini pun satu perkara yang perlu kita lebih berhati-hati dengannya. Kalau berlaku perkara yang kita kata zalim berlaku oleh dalam kalangan orang Islam, kezaliman. Kalau kezaliman itu keterlaluan, kita memohon kepada Allah supaya kezaliman itu diangkat. Orang yang zalim, kalau mereka berbuat zalim, kita, ya kaedahnya sepatutnya kita kena nasihatkan. Sebab mereka juga Muslim, mereka juga Islam, tapi mereka itu zalim. Atau yang kedua, pilihan kedua, kita melihat mungkin masih ada ruang dan peluang untuk mereka itu boleh berubah daripada zalim menjadi baik. Tapi kalau dilihat tak ada peluang dah untuk mereka berubah, dah diberi nasihat, dah diberi teguran, dah berlalu tempoh masa yang lama, sekiranya kezaliman itu menyebabkan susah orang ramai. Bukannya susah 2-3 orang, susah orang ramai. Maka adalah harus untuk kita mendoakan kebinasaan untuk orang-orang yang zalim dalam situasi sebab kita melihat kepada maslahah yang lebih umum, bukannya untuk kepentingan peribadi. Dia sebenarnya tak boleh kita mudah-mudah untuk mendoakan laknat, tak boleh. Sebab laknat ni, bila kita mendoakan laknat ni, maknanya mendoakan kebinasaan. Anak tu bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu, kalau kita kata orang Kelantan kata nyupoh, muni kecek nyupoh. Nyupoh tu laknat dah tu. Bila kita bercakap perkara yang buruk pada seorang, bermakna kita melaknat dia, kita maki hamun dia, itu dah dikira laknat. Jika orang yang kita kenakan doa laknat itu bukan orang yang sepatutnya dikenakan laknat, maka doa laknat itu akan kembali kepada kita. Ini bahaya. Kita nak marah pada seseorang, kita mendoakan laknat untuk dia, doa itu dia naik ke langit dan dia mencari siapakah sasarannya. Jika dilihat orang tu bukan sepatutnya menerima laknat tu, maka doa tu akan kembali kepada orang yang berdoa ni. Ini kena berhati-hatilah. Kita kena beringat. Orang Kelantan kata beringat molek lah. Kalau kita tak beringat, nanti kita pula menjadi mangsa atas doa kita. Kita ingat orang tu yang akan binasa dengan doa kita tadi. Rupanya kita sendiri yang mendapat kebinasaan. Imam mengerahkan suara semasa bacaan doa kunut bertujuan untuk menarik perhatian dan menyertai perasaan makmun. Itu harus untuk menarikkan rasa khusyuk dan tadarruk. Tapi sebenarnya lebih baik bagi makmum tu faham. Kalau makmum tak faham, tak tahulah. Tapi biasanya kalau doa tu dibaca dengan penuh penghayatan, adanya rasa emosi, maknanya sungguh-sungguh ya Allah tolonglah kami begini-begini, ya boleh menimbulkan rasa khusyuk kepada makmum, itu adalah harus. Assalamualaikum. Ya, Puan Marsufah ya. Ustaz, saya berkenaan ke yang Ustaz terangkan sekejap tadi, saya nak cuba faham yang dalam surah Al-Kahfi tu, yang wa yursila 'alaiha husbana minas sama', yang tu kenapa dia doakan dekat rakan dia macam tu? Adakah sebab dia sombong atau sebab dia kufur? Itu dalam surah Al-Kahfi ya, afwan. Ayat tu sebenarnya penceritaan tentang contoh masal. Sebenarnya ayat tu bukan cerita sebenar. Ayat tu adalah cerita sebagai suatu masal. Kita lihat daripada awal cerita tu, wadrib lahum masalar rajulaini, buatkan untuk mereka suatu masal, perumpamaan, diumpamakan dua orang lelaki, seorang tu beriman, seorang kafir. Yang kafir tu diberi kepada dia dua kebun pokok kurma, pokok anggur, kemudian dikelilingi dengan pokok kurma yang lain. Tetapi walaupun dia ni kaya, ada tanah ladang, ada tanah buah-buahan, kebun buah-buahan,
tetapi dia ni kufur kepada Allah dan berbangga dengan kekayaannya. Dan Allah Ta'ala beritahu apabila si hamba yang kufur itu ataupun lelaki yang kufur itu masuk ke kebunnya, dia tidak menyebut kalimah la quwwata illa billah. Bahkan dia merasakan dia boleh hidup lama dengan kekayaan yang dia miliki. Tetapi ada pun ayat 40 surah Kahfi, wa yursila, itu bukan doa sebenarnya ya. Kalau kita rujuk balik, lelaki yang mukmin itu berkata fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika. Dia kata mudah-mudahan Tuhanku berikan kepada aku hasil kebun yang lebih baik daripada kebun kamu. Kalau kamu berbangga dengan hasil kebun kamu yang banyak, yang lumayan setiap musim, aku harap aku dapat apa yang lebih baik. Akhirnya wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'. Lalu Allah Taala menghantar bencana daripada langit, turunnya musibah, akhirnya kebun dia ranap menjadi tanah yang kosong lah, sa'i dan zalaka, ataupun yang gersang, tak ada apa-apa dah. Lalu dia pun menyesal. Dan sumber air juga disebut dalam ayat 41, au yusbiha ma'uha ghauran, atau sumber air yang terdapat dalam kebun itu menjadi kering dan dia tak boleh buat apa-apa. Dalam penceritaan itu bukan dalam bentuk doa sebenarnya, iaitu Allah Ta'ala binasakan lelaki itu dengan sebab kekufuran dia sendirilah. Itu kena lihat daripada awal cerita tu sampailah ke akhir cerita tu. Jadi kita berhenti setakat tu, insya-Allah kita sambung esok satu hari lagi sebelum kita bercuti 2-3 hari untuk raya haji. Terima kasih kepada semua yang bersama pada pagi ini, insya-Allah semoga diberi keberkatan dengan perkongsian kita pada awal surah Al-Mulk hinggalah ke akhirnya pada hari ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.